minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita meneruskan halaman baru kita selepas ulang kaji kita semalam bersama dengan Dr. Arif Musa untuk sama-sama kita melihat 6 halaman. Pada hari ini kita meneruskan halaman 277 untuk sama-sama melihat kalam ilahi, untuk terus kita bersyukur pada segala nikmat tidak terperi agar kita dapat menuju syurga yang abadi. Hari ini bersama Ustaz Tarmizi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ya. Alhamdulillah. Cantik tadi susunan tadi tu semua i semua. Termasuk Tarmizi lah. Tarmizi, insya-Allah ya. Apa khabar Ustaz? Fahmi. Ya. Fahmi. Boleh sikit lagi sambung lagi masya-Allah. Jadi alhamdulillah Ustaz ya, kita bertemu pada hari ini bersama membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi untuk sama-sama kita memohon hidayah pada setiap ruang kehidupan kita agar terus kekal abadi menuju ke syurga ilahi insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita lihat apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 277. Halaman ini akan mencerahkan kita tentang betapa Allah menambah azab pelbagai lapis kepada pembuat kerosakan pada ayat 88, pada ayat 89. Diikuti dengan ayat dalam Al-Quran yang lengkap, yang paling komprehensif tentang kebaikan dan keburukan, menunaikan janji, hidayah dan juga penyesatan kepada manusia. Ini yang digambarkan pada ayat 90 hingga ayat 93. Jadi mari sama-sama kita baca doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita baca daripada ayat 88 hingga 90 memulakan sesi kita pada hari ini bersama Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian? Bertemu kita pada hari ini, bertemu kita dengan Al-Quran halaman yang ke-277. Jangan lupa sebelum kita mulakan bacaan kita sekejap lagi, kita pakat share, kita pakat sebarkan pengajian kita pada hari ini. Kita berada di halaman 277 dan ada ayat yang menarik pada hari ini, sangat-sangat menarik. Kalau bagi kaum lelaki, ayah-ayah, kaum bapa, setiap minggu dengar ayat ni. Tapi dengar saja, tak faham tabuk. Kan? Jadi hari ini insya-Allah kita akan fahami, kita akan pelajari apakah ayat yang kita senantiasa dengar setiap minggu insya-Allah taala. Baik. Jadi permulaan ini tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, mari kita melihat ayat yang ke-88 sehingga ayat yang ke-90 terlebih dahulu. Kita nak cuba bacaan kita permulaan ini dengan bacaan murattal nahwan kita cuba insya-Allah Boleh Ustaz Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا
يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 88 hingga ayat yang ke-90 Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi ayat 90 itulah yang selalu didengarkan pada setiap khutbah ya. Di hujung khutbah itu biasanya dibacakan ayat ini bagi tuan-tuan yang mengikuti khutbah hari Jumaat dan sedar Ustaz ya. Kadang-kadang kalau saya kadang-kadang Ustaz ya. Tapi banyak juga kadang-kadang tu kan. Dia sedar ayat ini dibacakan, maksudnya ini baru tersedar kan. Tazakkarun yang di hujung itu ialah untuk sedar, untuk sembahyang. Yang lain tu tak berapa sedar sangatnya. Harapnya lepas ini dapat sembahyang Jumaat balik Ustaz ya. Dapatlah kita menghargai balik khutbah, dan institusi khutbah pun dapat menyedarkan daripada awal sampai akhir, bukan di hujung saja baru terbangun ya, kerana tone khutbah yang mungkin tidak menarik perhatian. Baik. Pada ayat 88 ini Allah menyambung kepada apa yang kita dah belajar pada hari Jumaat, iaitu tentang orang-orang yang dia menyerah kepada syuraka ya, dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, padahal sebenarnya digelar pada mereka ini pendusta ya. Bagi orang-orang yang mendustakan ataupun mensyirikkan Allah ya, mereka ini kufur. Tetapi dalam ayat 88 Allah cakap orang-orang kafir yang menghalang manusia daripada jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka azab demi azab disebabkan mereka selalu melakukan kerosakan. Ini perkataannya alladzina kafaru, tapi ada tambahan wasaddu an sabilillah. Bukan sekadar mereka kufur secara perorangan, seorang-seorang, tetapi mereka juga menghalang wasaddu an sabilillah. Jadi sebabnya bila bercakap tentang kita membaca al-Quran, kita beriman, kita bukan baca seorang-seorang, tapi kalau boleh kita juga mengajak orang, menyebarkan pada orang lain. Share di Facebook, kita ajak untuk dengar My Quran Time, kita mudahkan, kita tulis balik nota. Itu semuanya adalah next step, langkah seterusnya. Pasal orang yang kufur ini juga bukan sekadar kufur seorang-seorang. Mereka akan cuba untuk menghalang daripada jalan Allah. Zidnahum, kesannya apa? Allah tambahkan azab kepada mereka fauqal azab. Kepada mereka ya. Jadi kalau di dunia lagi mereka sudah menghalang orang daripada berbuat kebaikan, dia kacau orang sana, dia bunuh orang di sana, di sini. Di dunia kita dah nampak ya, kita rasa bahawa orang beriman ini jadi begini. Ya, tetapi Allah cakap bahawa mereka akan ditambah azab demi azab
bima kanu yafsudun, dengan kerosakan yang mereka buat. Dan ayat ini adalah pujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada kita. Pasal apa? Pasal kalau katakan sebelum ini kita ada bincang Ustaz ya, kalau anak itu bergaduh, kan? Bergaduh, mungkin abang dia tumbuk dia ke apa ke, si adik akan datang pada ayah, kan? Dan dia kata, "Itu abang buat." Kan? Dan si adik akan minta keadilan. Ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin boleh balas terus waktu itu kalau kita dah tahu keadilan yang ada, ataupun kita cakap pada si anak tu, nanti abang akan denda abang. Dapat cakap begitu pun si anak dah rasa tenteram. Allah. Apatah lagi kalau di sini Allah menenteramkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak kerosakan tuan-tuan yang berlaku di atas muka bumi ini dibuat oleh orang-orang yang kufur dan menghalang daripada jalan Allah. Tetapi mungkin Allah tak balas terus di sini. Contohnya yang buat kerosakan begini Ustaz, kan? Allah. Rasa-rasanya orang ni lepas ke tak lepas, kan? Dia dah jadi kaya dah dengan dia letak minyak dalam sungai contohnya, sampai air tak banyak kali tak ada kat Selangor. Betul. Contohnya lah, kan? Ya. Ingat dia lepas ke kat sini, kita rasa ya Allah, di mana keadilan? Allah kata inilah ayat janji bahawa Allah memberi azaban fauqal azab, azab atas azab kepada mereka. Dan azab atas azab ni apa pelajarannya? Maksudnya azab itu bukan satu tahap Ustaz. Kalau orang tu buat lebih, dia akan dapat lebih. Kalau orang tu buat kurang, dia dapat kurang. Sebagaimana dalam syurga juga, siapa baca Quran lebih Ustaz ya, dia naik pangkat. Subhanallah. Ya, naik pangkat. Itu sebabnya kita kena baca Quran dan kita beramal dengan cara yang terbaik, Allah akan beri lebih tinggi lagi ganjaran. Macam orang kerja juga Ustaz, buat baik dapat bonus pun lebih. Ya, itu di dunia pun kita dah gembira, apatah lagi kita bercakap tentang ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 89 Allah menyatakan tentang wa yauma nab'atsu, apa yang berlaku ketika hari kebangkitan. Fi kulli ummah, pada setiap umat itu ada saksi kepada mereka dari kalangan mereka sendiri, bukan orang lain, di kalangan mereka sendiri. Wajidna bika syahida, ya, ala haula, dan apakah yang berlaku akan diperhatikan kepada mereka. Wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Jadi Allah bawakan tentang hakikat hari kebangkitan, ada saksi, termasuklah saksinya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajidna bika, ya, kami datangkan kepadamu syahida, kepada semua mereka. Nabi Muhammad menyaksikan kepada kebaikan yang kita buat, dan juga kalau ada yang tak baik pun Nabi menjadi saksi. Mengapa perlu jadi saksi? Kerana Nabi ini adalah di kalangan manusia Ustaz, ya. Kalau ada yang cakap, oh bolehlah malaikat, kan, boleh buat baik, tapi Nabi pun boleh buat baik juga, kan? Dan orang-orang beriman boleh buat baik juga. Jadi nak menceritakan pada waktu itu tak ada alasan untuk menyatakan saya tak boleh baca Quran pasal saya ni sibuk. Ada juga orang sibuk boleh baca Quran. Ada orang yang lebih banyak lagi cabaran hidup tapi masih lagi boleh buat baik, ya. Jadi bila ada saksi begitu, ya, kalau macam tadilah adik beradik bergaduh, ya, kan, kemudian ada kakak datang, atau sebenarnya abang yang pukul adik, kan. Jadi pada waktu itu senyaplah si abang yang kata tak ada, adik yang mulakan dia. Bila ada saksi, kebenaran akan terserlah. Dan wanazzalna, kami turunkan kepada kamu kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Menarik, dalam ayat ini Allah ceritakan tentang al-Quran, ya, kepada kita. Mengapa? Kerana bila kita dapat al-Quran tuan-tuan, dia tibyanan, dia menjelaskan segala perkara, sehingga kan kita tidak ada alasan untuk cakap bahawa saya tak tahu peraturan. Betul. Ya, dia macam dekat highway Ustaz, ya, ataupun sekarang lah, kalau pergi ke tempat awam tak pakai mask, kan, kemudian cakap kena denda RM300 contohlah, ya. Kemudian cakap mengapa denda saya tak tahu peraturan, kan. Tak tahu pergi ke negara lain, ya, pergi negara lain pun ada peraturan juga. Di sini kita berada di negara ataupun bumi Allah, maka Allah kata sila ikut peraturan Allah. Tak nak ikut peraturan Allah, pergi bumi lain. Pergi bumi lain, tapi tak ada bumi lain Ustaz. Ini saja yang Allah ciptakan untuk kita, tak ada lagi yang dicipta oleh Tuhan lain. Maka Allah kata pada hujung ayat 89, wa busyra lil muslimin. Makin kita membaca al-Quran, makin lagi kita dapat pencerahan. Kita rasa Allah sayang saya, walaupun dalam keadaan COVID-19 sekarang ini Allah sayang saya. Kita ada rasa itu, dan kita sentiasa busyra,
iaitu sentiasa rasa gembira, rasa positif dalam hidup kita walaupun dalam keadaan gawat macam-macam yang berlaku, kita tetap juga positif. Kepada siapa? Kepada orang yang ingin menyerah diri mengikut peraturan yang dicerahkan di dalam Al-Quran. Pasal tahu bahawa sebenarnya ikut peraturan Tuhan ini tidak rugi. Tidak rugi. Sebagaimana kita sudah lihat kepada segala peraturan ataupun nikmat yang Allah nyatakan dalam surah An-Nahl, Ustaz. Bayang-bayang tentang air, tentang apa sebagainya, semua makhluk ini menyerah diri pada Allah. Yang tak nak ni kadang-kadang ialah jin dan manusia saja. Masya-Allah. Ya. Jadi kalau kita ikut peraturan itu, insya-Allah kita menjadi orang yang sentiasa positif. Ujian tak lama, Ustaz. Betul, Ujian tak lama. Yang akan jadi azab selama-lamanya bila seseorang itu dia tidak beriman kepada Al-Quran dan dia menghalang orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi tuan-tuan dah baca Quran, dah bawa anak keluarga solat, ajak mereka tidak halang kepada kebaikan, itu sebenarnya tanda bahawa kita ini sudah mendapat hidayah. Terus kita mohon hidayah. Dan apa yang perlu dibuat bila kita jadi orang yang menyerah diri kepada Allah? Ayat 90 yang dibaca saban minggu pada khutbah. Ini adalah ayat penting, tetapi kadang-kadang mungkin orang terlepas pandang, Ustaz, ya. Di sini ada 3 perkara yang diseru dan 3 perkara yang dilarang. 3 do's and 3 don'ts bahasa Inggeris, Ustaz, ya. Kita nak baca sekali lagi ayat 90 ini kerana bagi ayah-ayah yang mungkin tak sempat dengar khutbah Jumaat berkali-kali sekarang, kita cuba fahami betul-betul. Ibu-ibu yang ada, bagi tahu pada anak lelaki, nanti pergi khutbah dengar yang ayat ini betul-betul, bawa balik dia punya pelajarannya. Ayat 90 bersama Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari kita sama-sama baca sekali lagi ayat yang ke-90 di halaman yang ke-277 ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan pemusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Inilah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 perkara, Ustaz, ya. Yang pertama, Allah menyeru kepada kita adil. Yang kedua, Allah menyeru kita ihsan. Dan yang ketiganya adalah kita menyeru untuk memberi yang terbaik ataupun memberi kepada zil qurba, kepada orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat yang dekat dengan kita. Dan perkara yang perlu dilarang, yang Allah larang, yang perlu kita jaga betul-betul, iaitu wayanha anil fahsya, mencegah daripada perkara keji. Yang kedua adalah mungkar, dan yang ketiga adalah bagh, ya, bugha, kezaliman ataupun melampau batas. Apakah isi perkara ini? Sering diulang pada setiap kali khutbah. Iaitu yang pertama, Allah menyeru kepada ayah-ayah, pada suami yang datang ke sembahyang khutbah yang sembahyang Jumaat itu, yang pertama adil. Adil ini, Ustaz, ialah minimum. Melakukan keadilan, lawannya adalah kezaliman. Ya, ini minimum yang kita kena buat untuk pastikan yang patut layak dapat hak. Kalau ada kucing dalam rumah, ada hak makan, bagi makan. Betul. Kan? Ada anak, bagi makan. Ya, ada pasangan, bagi apa yang perlu. Minimum sekadar apa yang diperlukan. Tetapi kalau wal ihsan adalah beri yang terbaik, itu yang paling baik, ya. Ada 2 maksud di situ. Satu, ihsan itu maksudnya kualitinya makanan itu, Ustaznya, bagi makanan yang terbaik kepada anak, contohnya pendidikan yang terbaik kepada ahli keluarga. Dan yang keduanya, ihsan ini ialah sesama manusia kita buat yang terbaik, Ustaz.
ya. Kita boleh je bayar gaji, kalau janji 1,000 bayar 1,000. Tapi kita bayar 1,000 kita bagi ekstra belanja RM50 contohnya. Itu ihsan. Kalau adil bagi 1,000 dapat 1,000. Tetapi siapakah orang yang perlu sangat kita buat minimum adil, tapi kalau boleh ihsan? Allah mengingatkan pada saya, kepada ayah-ayah yang menghadiri khutbah ataupun akan menghadiri solat Jumaat akan datang, wa ita izil qurba. Yang paling diutamakan adalah orang yang paling dekat, Ustaz. Yes, termasuklah kalau ada dalam rumah ada kucing, ada ikan. Betul. Ya. Itu perlu ditunjukkan adil paling kurang, tapi kalau boleh sampai tahap ihsan. Ini seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasal kata Imam, kalau ikutkan kepada Imam Qurtubi, dia menyatakan tentang ada orang yang mungkin tak kisah tentang orang terdekat. Orang jauh dia kisah. Insya-Allah. Ya. Dan ini perkara yang kita kena beri perhatian. Dan wayanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Fahsya' ini perkara keji, munkar ini perkara yang kita dah tahu dah tak baik, menipu ke ataupun membunuh, tahu dah munkar. Keji ini termasuk syirik, zina, homoseks ataupun fitnah, tinggalkan perkara halal, nusyus, rasuah, arak, semua ini adalah perkara keji. Itu perlu dijaga, jauhkan, terutama ahli keluarga kita. Jaga dulu ahli keluarga kita. Pasal bila setiap keluarga jaga, setiap ayah yang mendengar khutbah jaga perkara ini, insya-Allah masyarakat akan jadi terbaik. Tetapi kalau dalam rumah tak jaga, Ustaz, ya, dia akan memberi kesan dalam organisasi, sampai ke dalam parlimen pun dia akan terkesan. Pasal apa? Pasal apa yang berlaku dekat dalam office, apa yang berlaku dekat Putrajaya, dia sebenarnya asal daripada rumah-rumah yang ada. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan fasada, maksudnya merosakkan ataupun memusnahkan. 50 kali disebut di dalam Al-Quran, di mana kerosakan ini berlaku oleh orang-orang yang kufur pada Allah dan juga menghalang daripada jalan Allah. Kita doakan ayah-ayah yang sentiasa mendengar khutbah pada masa akan datang menghargai ayat 90 agar kerosakan tidak berlaku pada negara ini. Negara ini boleh rosak kalau si ayah tidak jaga setiap rumah, maka rumah-rumah kecil ini membawa kepada rumah yang besar di peringkat negeri dan negara. Perubahan bermula dari rumah, la'allakum tadhakkarun, agar kita kena ambil peringatan yang sebenarnya. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Ibu mithali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. InsyaAllah dapatkan yang original. Ustaz, bila nasyid itu tadi, Ustaz, mengingatkan kepada ayat 90 tadi, iaitu minimum adil kepada orang terdekat, namanya ibu. Tapi kalau diseru dalam Quran bukan adil. Yang kalau adil itu sama kan? Betul. Dia buat yang terbaik kepada ibunda, dan sudah tentunya ibunda Ustaz Tarmizi kepada ibunda saya yang berada di Bido. Tapi Ustaz ada ucapan khasnya. Allahuakbar. Sempena ulang tahun. Ya, subhanallah. Subhanallah, hari ini kebetulan ulang tahun ibunda saya di Terengganu sana. Subhanallah, saya ucapkan sana hilwah buat ibunda yang tercinta. Mudah-mudahan Allah SWT terus kurniakan rahmat, kebahagiaan dan juga kesihatan untuk terus mudah beribadah kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah juga Ustaz Fazrul, ayah saya pun dah selamat keluar daripada hospital semalam. Jadi
Subhanallah, bi barakatil Quranil Azim. Mudah-mudahan juga untuk Ibu Ustaz Fazrul, Allah SWT kurniakan semua ibu-ibu di luar sana terus bersama dengan Al-Quran, insya-Allah taala. Dan bila bercakap tentang ibu ni Ustaz ya, kalau seorang ayah, seorang suami, seorang lelaki dengar khutbah ayat 90 ini, dia terus saja ingat pada ibu dia, ibu menunaikan janji, maka saya dapat manfaat, kan? Maka saya juga perlu tunaikan janji balik rumah, jaga betul-betul ibu, isteri kita, dan juga kepada anak-anak yang ada, kerana mereka bakal menjadi ibu dan ayah pada masa akan datang. Jadi cycle pusingan itu akan membina negara kita. Kalau ada yang rasa mengapa negara jadi begini, dunia jadi begini, kerana ia bermula daripada ibu di rumah ini. Subhanallah. Ustaz ya, subhanallah. Jadi kita nak berkongsi juga sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, berkenaan dengan hukum tajwid ataupun pengajian tajwid kita masih lagi nak berkongsi tentang mad ya, mad lazim. Jom kita lihat perkongsian kita pada hari ini tentang mad lazim kalimi. Dia ada dua, mad lazim kalimi muthaqqal ataupun mad lazim kalimi mukhaffaf. Mukhaffaf kita tengok ini contoh ataupun latihan mad lazim kalimi muthaqqal, yang berat ni ya, muthaqqal yang berat. Contohnya iaitu pada yang pertama tu ayat yang ke-33, ayat dia fa idza ja'atis sakhah, tu yang pertama. Kemudian yang kedua surah Al-Haqqah, ayat yang ketiga, wa ma adraka mal haqqah. Itu contoh yang kedua, iaitu surah Al-Haqqah. Dan seterusnya pada contoh yang ketiga surah yang ke-48 ayat yang ke-6, wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw. Baik, itu adalah tiga contoh mad lazim kalimi muthaqqal. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah saya kasih sekalian, bolehlah buat latihan kalimah-kalimah tadi untuk kita latih mad lazim kalimi muthaqqal, 6 harakat dan ada sabdu selepas tu. Kena hati-hati, sama juga seperti Al-Fatihah lah, waladhdallin tu. So kena hati-hati. So itulah sikit sebanyak segmen tajwid kita, insya-Allah Ustaz Fazal. Mad lazim kalimi muthaqqal ya, yang banyak Ustaz ya. Betul, banyak Ustaz. Tetapi nanti kita melihat kepada mukhaffaf dua kali sahaja ya, di dalam Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita sudah pun melihat kepada tajwid, dan kita nak melihat menyambung halaman 277 ayat 91 hingga 93. Allah menyambung lagi tentang apakah peranan kita kalau katakan alam ini sudah berfungsi dengan bagus, manfaatnya untuk kita kalau kita berperanan ikut panduan ayat 200 ataupun halaman 277 ini, insya-Allah kita akan memberi manfaat kepada keluarga, negeri, negara dan dunia ini. Kita teruskan bacaan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayah dan bunda sekalian, mari kita menyambung bacaan kita ayat yang ke-91 sehinggalah ayat yang ke-93. Kita sambung bacaan kita dengan kita cuba membaca bacaan murattal Hijaz, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-91 Ustaz ya, sebentar tadi sehingga ayat yang ke-93 menyambung kepada apakah ciri orang yang adil dan orang yang sentiasa berbuat ihsan dan juga wa'ita izil qurba, yang membuat kebaikan kepada orang-orang yang terdekat. Kesan daripada seseorang itu melakukan ayat 90 itu Ustaz ya, disambung pada ayat 91 itu, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, jangan kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Ini berkaitan dengan seruan untuk bagi orang-orang yang menyatakan sumpah kepada Allah, janji kepada Allah. Dan kita ada janji Ustaz ya, kita sudah berjanji pada Allah di alam roh bahawa qalu bala syahidna, kami bersaksi. Itulah dua kalimah syahadah yang kita ucapkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk ikut sunnah Nabi. Maka bila kita ikut pada Allah, kita baca Quran. Betul Ustaz. Yang kita baca ini semuanya, bila kita dah baca, oh sebenarnya ini perjanjian kita dengan siapa? Dengan Allah. Makin kita bersaksi Allah ini tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka inilah perkataan yang kita akan ikut, hukuman ataupun peraturan yang akan ikut. Maka kita kena sempurnakan, wa aufu biahdillah idza ahadtum. Termasuklah kalau kita berjanji dengan manusia Ustaz ya, kita janji di tempat kerja, janji nikah, semua itu adalah janji-janji sebenarnya kembali balik pada siapa? Kepada Allah, kerana ianya adalah janji yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Wala tanqudul aiman, jangan kamu rosakkan perjanjian itu ba'da tauqidiha wa qad ja'altumullahu alaikum kafila. Bani ataupun orang-orang Yahudi ataupun ahli kitab, mereka ketika berlawan dengan orang musyrik Mekah pada zaman sahabat dahulu, mereka kata nanti datang Rasul, kami akan menang. Kafilah ini maksudnya jaminan kami akan menang kalau kami ini berpegang kepada Rasul yang akan datang. Tapi cabarannya apa? Bila Nabi datang, dia tak nak beriman. Pasal dia nakkan yang Nabi itu mesti geng dia. Tak nak jadi geng orang lain, iaitu orang bukan Yahudi. Maka Allah kata wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Ya, jangan kamu jadi seperti orang yang merosakkan benang setelah kuah. Ya, benang dia dah anyam jadi satu
apa tikar ke ataupun kalau jadi pakaian ke. Kemudian apa? Dia naqadat. Maksudnya dia uraikan balik Ustaz. Cerai satu. Ini adalah tanda orang yang amat kecewa dengan apa yang berlaku. Bila nampak Nabi, dia dah tahu dah kitab, dah baca dah. Tapi bila nampak Nabi bukan geng dia, kecewa saja. Kan? Nanti orang Arab yang lebih banyak istilahnya kat sini, istilahnya ummatun hiya arba min ummah, iaitu umat Arab nanti itu akan jadi lebih banyak daripada kami. Geng penyokong sana lebih banyak daripada kami. Padahal sebenarnya mereka sudah pun membaca kitab. Apakah yang berlaku di sini? Allah sedang menguji dengan datangnya rasul dari kalangan orang Arab, dan waliyubannina lakum yaumal qiyamah ma kuntum fi takhtalifun. Allah akan menjelaskan siapa yang betul, siapa yang salah, apa yang diperselisihkan. Apa pelajaran kita daripada ayat ini? Bila kita baca Quran Ustaz ya, kalau dulu ahli kitab baca Taurat itu, mereka dah baca satu persatu, satu ayat demi satu ayat, faham betul-betul. Tetapi kerana ada ego, kerana ada asabiah, maka dia tidak mahu tunduk kepada kebenaran. Walaupun kebenaran itu ada dekat kawasan pihak satu lagi. Inilah peranan kita untuk kita pastikan kita tidak jadi orang yang takhtalifun, yang sentiasa bertelingkah, bergaduh tak habis-habis kan. Mengapa jadi begitu? Kadang-kadang bukannya orang tu tak belajar agama. Dia dah belajar dah daripada Quran satu persatu Ustaz ya. Tetapi apa yang berlaku ialah kalau katakan geng saya sokong. Geng orang lain saya tak sokong. Kebenaran dekat geng saya sokong, betul. Kebenaran dekat sana saya tak sokong. Ini adalah psikologi manusia, dia bias, diskriminasi, dia berpihak asabiah pada satu-satu kumpulan. Ini perkara yang sebenarnya Allah tegur, itu menyebabkan negara dan negeri ini rosak. Kerana apa? Kerana ada Quran, ada panduan, tetapi dia dismantle ya, dia cuba untuk meleraikan ikatan benang yang telah pun dianyam sebentar tadi. Jadi ini petanda antara hidayah dan juga kesesatan. Ayat 93 kita nak baca agar kita sentiasa dipimpin hidayah oleh Allah, negeri ini dipimpin hidayah. Tanda dipimpin hidayah, kita tidak bergaduh pada perkara yang benar. Ayat 93 kita baca bersama. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan ibu-ayah yang dikasihi Allah SWT sekalian, jom kita baca ayat yang ke-93. Kita cuba sikah. Jom kita cuba taranum sikah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walau syaa وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan jika Allah menghendaki, nescaya dia menjadikanmu satu umat, tetapi dia menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki, tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu lakukan. Ini ayat yang sentiasa dipersoalkan, iaitu kalau Allah dah kehendaki saya dapat hidayah, saya dapat hidayah lah. Tetapi sebenarnya telah kita bincang sebelum ini, sebenarnya istilah walakin yudillu man yasha, Allah menyesatkan siapa. Man kat sini ada dua maksud Ustaznya. Man ini adalah orang yang hendak disesatkan, maka Allah sesatkan. Ya. Dan man ini juga
Allah menyesatkan siapa yang disesatkan. Allah pilih. Allah pilih terus. Tetapi sebenarnya bila orang itu akan disesatkan hanya bila dia sendiri pilih. Betul. Dia pilih sendiri jalan. Allah beri hidayah baca Quran, jomlah kita baca Quran. Dia kata tak apalah, saya sibuk. Itu tanda orang yang dia menolak hidayah dan akhirnya Allah izinkan dia untuk sesat pasal dia memilih. Wa yahdi may yasha, dan Allah memberi hidayah. Man itu merujuk pada siapa? Man, siapa yang inginkan hidayah, Allah berikan dia hidayah. Dan kalau katakan orang itu tak nak, Allah tidak beri. Ya, dia mungkin berusaha ustaznya, pukul 12 dia dah berhenti dah untuk dia baca Quran. Dia cuba untuk semak balik semula dengan ustaz, berusaha untuk tanya orang. Ini yang kita belajar dalam surah An-Nahl, fasalu ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Dia sanggup tanya walaupun malu, tapi saya pasal saya nak hidayah, saya tanya, saya cuba. Maka itu adalah rahsia bagaimana kita nak mendapat hidayah. Dan dalam hal ini apa yang kita belajar sebenarnya, wala tusalunna amma kuntum ta'malun, Allah akan tanya apa yang mereka lakukan. Kerana apa? Kerana orang bergaduh ni ustaz ya. Kadang-kadang dia bukan kisah pun hidayah ke tak hidayah, yang penting saya dapat apa yang saya nak. Masya-Allah. Kan? Dia tak, kalau kita tanya satu soalan ni, kita tanya, awak buat ini panduan dalam Quran ada ke tak? Yang awak bergaduh ni, kan? Kalau dia dapat jawab, dan jawab itu adalah kerana Allah, bukan jawab kita pejuang Islam, kita mesti bergaduh kan contohnya. Kalau katakan dia ada asas dalam Quran yang benar, ikhlas, tak ada masalah. Tetapi ini akan ditanya balik, kamu buat apa pada negara, pada negeri, pada ayah-ayah macam saya akan ditanya, kamu buat apa dengan keluarga kamu? Kamu marah ke tak marah ke apa sebagainya? Kamu didik ke tak didik? Kamu bina negara ini dengan cara yang betul ke tak betul? Kamu akan ditanyakan. Jadi keadilan itu akan berlaku juga kalau katakan ada yang tersiksa ustaz ya, dalam keluarga ada yang tersiksa ke, dalam negara ada yang tersiksa, macam-macam yang berlaku. Wala tusalunna amma kuntum ta'malun, kamu pasti akan ditanya. Di waktu itu kamu tak lepas. Sekarang boleh lepas ustaz kan? Tak apa, kita kerana kan, tetapi tidak lagi di akhirat nanti. Membawa pada resolusi halaman 277 kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, jangan terlibat dengan sesiapa yang melaksanakan kerosakan di mana sahaja. Jangan terlibat. Kalau tempat kerja tuan-tuan ada melakukan kerosakan, tuan-tuan tegur, dan kalau tak nak berubah, kita buat sesuatu. Yang kedua, belajar Quran dan sunnah kerana ini menjadi bukti kebenaran amalan kita, bukannya main ikut-ikut sahaja. Yang ketiga, kita sempurnakan janji dengan siapa jua, dengan ahli keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan rakyat. Sebagai seorang pemimpin, tunaikan kerana Allah akan tanya apa yang kamu lakukan. Kita doa Allah pimpin kita saja. Terima kasih Ustaz Fazrul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah, ibu dan ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, andai kami masih mempunyai ibu dan ayah kami bersama dengan kami ya Allah, jadikan kami ini anak-anak yang senantiasa berusaha menggembirakan hati ibu dan ayah kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berusaha berkhidmat buat mereka sedaya upaya kami ya Allah. Jadikan kami ini anak-anak yang akan beroleh tiket syurga daripada ibu dan ayah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, andai di antara kami saat ini yang sudah tidak punya ibu atau ayah, atau salah satu dari keduanya ya Allah, rahmatilah ibu dan ayahnya di kubur sana ya Allah. Cucurilah rahmat keampunan ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Cerahkan kuburnya ya Rahman. Jadikan kuburnya satu taman daripada taman syurgamu ya Allah. Dan jadikan kami ini anak-anak yang masih hidup tidak lupa mendoakan ibu dan ayah kami keseorangan di kubur sana ya Allah.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, untuk kita menjadi ayah-ayah pemimpin setiap rumah yang mengamalkan ayat 90 ini dengan benar-benar, dan inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga ada program yang akan memajukan lagi kualiti khutbah di setiap masjid surau bila dibenarkan nanti kita solat, sehingga ayah-ayah akan dibangunkan, setiap rumah akan disejahterakan dan akhirnya mensejahterakan negeri dan negara ini. Kita bertemu ulangan pada malam ini dan pada hari esok insya-Allah. Terus kita akan meneruskan halaman 278 pada hari esok. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.